Ni dekat ni ujung dekat Ketereh tu, Nyomat. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua. Saya ingin membangkit beberapa isu sahaja. Dalam bajet 2013, sedikit peruntukan sahaja yang diberikan kepada Sarawak. Malah Sarawak terus dipinggirkan. Pada 16 hari bulan September bulan lepas, Hari Malaysia disambut di Bintulu. Pemimpin Barisan Nasional telah berulang kali membuat kesilapan tentang pembentukan Malaysia. Saya ingin membetulkan bahawa Malaysia hanya dibentuk pada tahun 1963. Perdana Menteri menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia pada tahun 1963. Ini langsung tidak benar. Sebenarnya, Sabah dan Sarawak menyertai sebagai rakan kongsi sama taraf untuk membentuk Malaysia pada tahun 1963. Namun, kami hanya dianggap sebagai tanah cacahan sejak 49 tahun yang lalu. Disebabkan itu, Sabah dan Sarawak telah dipinggirkan daripada arus Perdana Pembangunan Nasional. Itulah sebabnya Sabah dan Sarawak merupakan dua negeri termiskin. Pada hari yang sama, pemimpin Barisan Nasional telah mengatakan bahawa Sarawak telah diberikan otonomi yang mencukupi. Kita tidak boleh mengatakan bahawa kita diberikan otonomi apabila kita telah diabaikan selama 49 tahun. Tiada otonomi apabila minyak dan gas telah disituk dari bawah kaki kami. Dan selama kira-kira 40 tahun, kita diberikan hanya 5% royalti. Kerajaan Sabah dan Sarawak telah berulang kali minta untuk menggaji semula royalti minyak. Boleh kita diberitahu mengapa permintaan ini telah diabaikan. Kerajaan Sarawak juga mengatakan bahawa mereka telah minta peruntukan daripada kerajaan persekutuan untuk menaik taraf Jalan Pan Borneo. Kenapa permintaan ini diabaikan? Banyak kemalangan telah berlaku di sepanjang Jalan Pan Borneo. Kerajaan persekutuan tidak sepatutnya mata buta terhadap perkara ini. Dato' Yang Di-Pertua, Ketua Menteri Sarawak juga membangkitkan perkara ini bahawa Sarawak dipinggirkan. Apabila beliau berkata pada 23 hari bulan November 2011, beliau berkata dengan izin Dato' Yang Di-Pertua, Sarawak today is what Peninsular Malaysia was in the late 1980s in terms of physical infrastructure and in terms of industrial development. Dato' Yang Di-Pertua, kenyataan Ketua Menteri Sarawak ini bercanggah dengan kenyataan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional bahawa Sarawak telah dijaga baik dan diberi otonomi. Sumber-sumber Sarawak yang kaya telah disalahgunakan untuk memperkayakan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dan kroni. Kita mahu penjelasan mengapa Ketua Menteri Sarawak menjadi orang terkaya di Malaysia selepas menjadi Ketua Menteri selama 31 tahun. Kami ingin mengetahui mengapa tiada hasil siasatan daripada SPRM terhadap tuduhan rasuah Ketua Menteri Sarawak. Tiada banyak orang Sarawak percaya bahawa kerajaan persekutuan berwasiat untuk memerangi rasuah apabila tiada tindakan diambil terhadap ikan besar di Sarawak dan Sabah. GST isu kedua Dato' Yang Di-Pertua. Malaysia masih belum bersedia untuk sistem cukai baru. Realiti pentadbiran Barisan Nasional adalah polisi-polisi dan dasar-dasar yang memberikan manfaat kepada kroni yang kaya dan menyebabkan rasuah berleluasa. Sebelum menangani rasuah, kerajaan tidak mempunyai hak moral untuk memperkenalkan GST. Saya bersetuju satu server yang menulis kepada saya dengan izin. The immediate imperative of the next government is not to tax the squeezed middle class and the poor more, but to grow the income so that they can contribute to the domestic economy. Taxing them will only erode the disposable income. Kebanyakan orang Sarawak miskin, antaranya Bumiputra adalah golongan yang termiskin. Mereka tinggal di rumah bancang dan kampung. Rumah bancang mereka berada dalam keadaan teruk. Ribuan keluarga di Sarawak tidak mempunyai bekalan elektrik dan air.
mereka kehilangan tanah kerana tanah engsia mereka telah dirampas. Ramai daripada mereka petani di atas tanah orang lain yang disewa. Mereka tidak mampu membeli jentera pertanian, tetapi kerajaan langsung tidak membantu mereka dalam apa jua cara. Walau bagaimanapun, orang miskin ini dihendaki membayar GST juga, yang sama seperti yang dibayar oleh Kedai Menteri Sarawak dan keluarganya. Ini langsung tidak adil. Malah di seluruh Malaysia, 60% daripada isi rumah hidup dengan mendapatkan dengan pendapatan bulanan kurang daripada ringgit Malaysia 3,000 sebulan. Itulah sebab mengapa mereka layak untuk BRIM. Jika GST dilaksanakan, cukai ini melebihi apa yang diberikan kepada mereka dari BRIM. Isu ketiga, College Laila Type KLT. Dato' Yang di-Pertua, semasa pilihan raya kecil Parlimen Sibu, Perdana Menteri berjanji bahawa College Laila Type akan dinaik taraf menjadi universiti dalam masa 2 tahun. 2 tahun sudah berlalu. Mana status universiti College Laila Type? Malah, Dewan Undangan Negeri Sarawak telah diberitahu bahawa College Laila Type akan dikekalkan sebagai college. Inilah kes konkret. Perdana Menteri mengingkari janji sendiri, mana ada janji ditepati. Isu keempat, University College Teknologi Sarawak, UCT. Dato' Yang di-Pertua, orang Sibu bersyukur kerana kita akhirnya mempunyai universiti di Sibu, iaitu University College Teknologi Sarawak. Saya ingin mengetahui mengapa bukan support universiti penuh yang diluluskan untuk Sibu, sebaliknya support college universiti sahaja. Saya dibagi tahu bahawa University College of Technology akan mengambil pelajar dari sekolah menengah persendirian China. Jika ini adalah benar, ia merupakan berita baik untuk ibu bapa dan pelajar. Tetapi mengapa universiti awam lain di Malaysia tidak mengambil pelajar dari sekolah menengah persendirian China, terutama mereka yang lulus UEC. Lagipun sijil UEC telah diterima pengambilan kemasukan ke 800 puak universiti di negara China. Final issue Dato' Yang kedua, lapangan terbang Sibu. Kami menghargai penaik tarafan lapangan terbang Sibu. Kerajaan tidak sepatutnya membiarkan ia menjadi satu white elephant, Dato' Yang di-Pertua, dengan izin memandangkan kerajaan memberikan tumpuan dan galakan dalam usaha pelancongan. Hubungan udara perlu ditambah untuk membawa masuk pelancong ke kawasan tengah Sarawak. Kekurangan hubungan udara menyebabkan banyak kesulitan kepada pelancong. Penerbangan pertama dari Sibu ke Kuala Lumpur dengan AirAsia ialah 10:20 pagi, dengan MAS ialah 11:40 pagi. Masa kita sampai di Kuala Lumpur sudah melebihi tengah hari. Disebabkan itu, kami tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk melengkapkan tugas-tugas kami. Kami terpaksa bermalam di Kuala Lumpur yang mahal. Bagi mereka yang datang dari Kapit, mereka perlu bermalam di Sibu sebelum pergi ke lapangan terbang pada hari berikutnya. Semua ini memerlukan perbelanjaan. Sebelum ini, penerbangan pertama dari Sibu ke Kuala Lumpur ialah pada pukul 7 pagi oleh MAS. Saya minta kerajaan mengembalikan penerbangan ini. Kita juga memerlukan penerbangan lewat dari Kuala Lumpur kembali ke Sibu supaya mereka yang melancong boleh kembali kepada orang yang tersayang pada hari yang bersama. Terima kasih.